Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Okey, macam mana nak belajar? Sihat? Okey, saya Alhamdulillah sihat. Okey, kita terus kita masih lagi di bab 5, matematik pengguna, simpanan dan pelaburan, kredit dan hutang. Dan kita masih lagi 5+1-2, faedah simpanan. Dan kita akan sambung dengan faedah compound. Okey. Okey, di mana yang sebelum ni kita dah tengok apa itu faedah mudah yang menggunakan I sama dengan PRT. Okey, masih ingat? Okey, bagus. Okey, kita terus kepada faedah compound. Apakah itu faedah compound? Okey, pengiraan faedah compound perlu mengambil kira beberapa pengkompaunan atas prinsipal. Faedah compound dihitung dengan menggunakan rumus MV sama dengan P1 tambah R per N kuasa NT, di mana MV adalah matured value, nilai matang dia. P adalah principal, R kadar faedah tahunan, N bilangan kali faedah di compound dalam setahun. Maksudnya N ni sebelum tak ada kan PRT, sebelum PRT saja, tapi sekarang ada N. Okay, N ni adalah bilangan kali faedah di compound. Contohnya dia kata dalam masa setahun dia sekali je apa faedah yang di compound. Jadi darab dengan 1 lah, N sebagai 1. Kalau dia kata 4 kali, so 4 lah. Okay, T adalah tempoh dalam tahun. Berapa tahun yang dia gunalah T. T. Okey, tengok contoh yang kelima. Okey, contoh 5 ni sebab kita dah sambung dengan contoh 4 pada sesi yang lepas. Okey, contoh 5. Encik Azrin menyimpan sebanyak RM9,000 di sebuah bank dengan kadar faedah 3% setahun. Encik Azrin diberikan faedah compound dengan pengkompaunan sekali setahun. Berapakah jumlah simpanan beliau pada akhir tahun kedua? So penyelesaian, okey, dia kata P sama 9,000 kan, prinsipal dia 9,000. Okey, R dia, rate dia adalah 3% dan juga N adalah 1. Sebab dia kata sekali setahun, so 1 lah. Dan juga T dia 2 tahun kan, sebab dia kata tempoh dia selama 2 tahun. Okey, maka jumlah simpanan Encik Azrin pada akhir tahun kedua, kita gunakan rumus MV sama dengan P kurungan 1 tambah R per N kuasa NT. Okey, ni kamu boleh hafal. Okey, sebabkan tahun ini adalah tahun yang pertama KSSM tingkatan 5, jadi saya tak pas. Saya rasa seperti biasa dia akan letakkan lah, dia akan bagi formula ni. Tapi better untuk selamat kamu hafal lah ni Dia kalau kamu selalu buat latihan, insyaAllah kamu boleh hafal ni. Okey, kita terus masukkan P sama dengan 9,000, 1 tambah R dia adalah 0.03. Mesti ingat 3% kan, 3%. Jadi so 3/100 kan, so dapatlah 0.03. so dapat 0.03. so bahagi dengan 1, sebabkan dia punya N dia 1, so dia punya 1, 2 NT dia. So dah tekan, masukkan kalkulator. So sama dengan RM 9,000 darablah dengan ni, so dapat RM9,548.10. Macam tu lah. Okay, boleh. Okay, tengok. Okay, itu bila menggunakan rumus tadi. Okay, kamu juga boleh, ini kaedah alternatif lah, tapi ini dia lambat sikit. Jadi macam terus masuk, terus dapat jawapan kan. Tapi ni kena kira satu-satu lah. Okay, sebab dia adalah
kedua tahun. So kena buat 2 kali. Kalau lebih kena banyak kali lah. Ni kaedah alternatif kalau kamu tak boleh buat tadi lah. Tapi saya rasa yang tadi lebih mudah. Okey, kaedah alternatif ni sebenarnya dia menggunakan rumus yang kita belajar tu, kaedah mudah, iaitu P sama dengan I sama dengan PRT kan, PRT. Okey, sebenarnya ini adalah kan PRT. Di mana P dia adalah principal, R dia adalah rate dia, T dia sebabkan T dia adalah setahun kan, sebab dia nak tengok pada tahun pertama. So darab dengan 1 sebenarnya, tapi tidak tulis, lebih kurang je sini. So dimasukkan sini darab ni, so dapat 270. Jadi yang pertama 270. So cari pula. So maka jumlah simpanan pada akhir tahun pertama ialah 9,000 tambah 270. So ni tahun pertama. Tengok tahun yang kedua pula. So jumlah simpanan akhir tahun ni darab dengan 3%. Sama juga macam ni kan, macam tadi lah kan. Sebenarnya ini samalah pakai PRT ni, di mana P dia adalah sekarang dah jadi 9270 darab dengan R dia adalah 3%, 0.03 darab dengan 1 tahun lah kan, sebab dia nak ni macam tu lah. Ni kan, ni darab 1 sebenarnya sini kan, tapi dia tak letak. So dapat RM278.10. Kemudian untuk jumlah simpanan Encik Azrin pada akhir tahun kedua, tambahlah 9,270 tambah RM278.10. So dapatlah RM9,548.10. Okey, jawapan dia sama tapi kaedah dia berbeza, dan ini adalah susah sikit lah. Sebab ini untung dia tanya untuk tahun yang kedua. Bayangkan kalau dia minta tahun yang kelima, mati nak buat tu 5 kali kan. Sebab tu better menggunakan yang tadilah, menggunakan MV tadi, match value tadi, bukan yang interest ni. Okey, boleh ya. Kita tengok contoh yang seterusnya. Encik Syahrum menyimpan RM10,000 pada awal tahun di sebuah bank. Okey, bank tersebut menawarkan 4%. Berapakah jumlah wang dalam simpanan tetap Encik Syahrum pada akhir tahun jika faedah yang dikompaundkan 3 bulan sekali? So penyelesaian, okay, untuk 3 bulan sekali, N sama dengan 4. Kenapa N sama dengan 4? Okay, 3 bulan sekali. Dia bukan 3 kali, dia 3 bulan sekali. Okay, satu tahun ada 12 bulan. So bahagilah dengan 3. So dapat 4. Okay, bermaksud dia buat 4 kali lah, sebab 3 bulan sekali. 3 kan, katakan Ahad sampai Mac sekali. So April, Mei, Jun sekali, seterusnya. So dalam masa setahun dia dapat 4 kali. Tu yang dapat 4 ni. Okay, so kita masukkanlah MV sama dengan, so MV sama dengan 10,000 darab 1 tambah 0.04 bahagi 4 kuasa 4 darab 1 kan, di mana T dia adalah setahun. Okey, bila dimasukkan, so dapat RM 10,406 dan 4 sen. Okey, ni bila dibuat 3 bulan sekali. Okey, macam mana pula kalau dia buat 6 bulan sekali? 6 bulan sekali, so sama je. Tapi sini dia dah jadi tukar kepada 2. Kenapa 2? Macam tadi lah saya kata tadi. So 12 bulan bahagikan dengan 6, saya dapat 2 bulan sekali. Maksudnya katakan dia buat Januari sampai Jun sekali, Julai sampai Disember sekali. So 2 kalilah setahun. Okey, masukkan dalam rumus. P dia 10,000. So 1 tambah dia punya persen dia adalah 0.04. 4 plus 1 jadi 0.04 bahagi dengan N dia 2. So NT dia 2 darab dengan 1. So tekanlah, masuk kalkulator, dapat RM10,404.
Ni ya. Okey. Contoh seterusnya, contoh 7. Puan Shirley menyimpan RM5,000 dalam akaun simpanan di sebuah bank dengan kadar 5% setahun selama 3 tahun. Apakah perbezaan antara jumlah faedah mudah yang diperoleh Puan Shirley jika beliau diberikan faedah compound dengan pengkompaunan setahun sekali? Cuba kita buat. Kita tengok faedah mudah. I sama dengan PRT. Masih ingat lagi I sama dengan PRT, di mana P dia adalah 5,000, R dia adalah 5% dan T dia adalah 3 tahun. Kan dia bagi 3 tahun. So tekanlah kalkulator, so dapat RM750. Okay, tengok pula macam mana dia buat menggunakan faedah compound kan, menggunakan nilai matang, matured value ni. So P sama 1 per Rn kuasa NT ni. So 5,000, 1 tambah 0 bahagi 1. Okey, kuasa 13. So dapat RM5,788 13 sen. Okey, boleh ya? Okey, jadi jumlah faedah yang terkumpul. So tolaklah dengan tengok faedah sahaja. Ini adalah jumlah simpanan dia ya, selepas ni 3 tahun. Okey, nak tahu jumlah faedah sahaja. So tolaklah 5 tolak dengan RM5,000 yang asal tadi dapat RM788 13 sen. Okey, ini dia punya. Kalau menggunakan faedah mudah dia dapat RM750. Tapi kalau dia pakai faedah compound dapat lebih banyak lah, RM788 13 sen. Okey, tengok perbezaan dia. So kita tolaklah perbezaan dia, yang besar tolak yang kecil. So dapat RM38 13 sen. Okey, sebenarnya okey ya. Okey. Okey, jadi simpanan dengan faedah compound membawa pulangan yang lebih tinggi daripada faedah mudah kan dapatkan. Okey, sampai di sini dahulu saya punya sesi PDPR kita. Okey, saya tangguh dulu kelas kita. Okey, terima kasih. Okey, semoga ianya bermanfaat untuk semua. Okey, cikgu sudah siapkan ketugasan kamu, mohon siapkan. Okey, jika ada masalah boleh PM cikgu. Dan akhir kata daripada cikgu, if you cannot do great thing, do small things in a great way. Dan kalau kamu tak boleh buat sesuatu yang besar, buatlah benda kecil tapi yang baik. Okey, sampai di sini dahulu. Okey, terima kasih dan Assalamualaikum